وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, dosa besar yang ke-50. Dosa besar yang ke-50 iaitu menyakiti dan mencela kaum muslimin. Kita dah baca sebahagiannya di pagi Jumaat yang lalu. Kita sambung pada muka surat 214. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawiihim. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkanlah kebaikan si mati dalam kalangan kamu dan hindarilah daripada membuka aibnya. Menunjukkan sini daripada hadis yang kita baca ni, menyakiti kaum muslimin ni bukan setakat masa hidup dia, malah masa mati pun, ketika dia telah meninggal dunia pun kita tetap tak boleh menyakiti dia. Tak boleh menyakiti dia. Maka Nabi sebut, Nabi ajar kepada kita adab kita dengan si mati. Tak kira siapa pun si mati tu, keluarga kita ke, waris kita ke, anak beranak kita ke, ataupun sahabat handai kita, hatta termasuk musuh kita. Okeylah, musuh politik ke, musuh apa, Nabi kata uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan si mati ni. Wa kufu an masawiihim, cukup stop kita sebut kejahatan dia. Walaupun kita tahu masa dia hidup dia ada keburukan yang dia buat, maksiat yang dia buat, kemungkaran yang dia buat, tapi cukup babalah sebut. Ini antara kaedah ataupun adab kita dengan si mati. Cuma setakat kita belajar, kita tak temu lagi nas ataupun dalil yang arahan supaya kita ni bila sudah kita semayang kan biasa tempat kita, lepas sudah kita semayang, kita baca doa kita pun, imam pun akan sebut apa yang perlu disebut pada si mati. Baik dah 3 kali tu. Setakat kita ngajilah dalam mana-mana kitab ataupun fiqh berkaitan dengan urusan jenazah ni, tak temu lagi satu arahan daripada Nabi sendiri ataupun pandangan-pandangan yang kuat berkaitan dengan ni, kita tak temu. Walaupun hadis ni sebut gitu, uzkuru mahasinahum, benda maksud dia kita sebut kebaikan dia, amal-amal baik yang dia buat. Contoh arwah mak kita meninggal, arwah ayah kita meninggal, kita sebut benda kebaikan dia. Allah, arwah mak dulu dia kalau buat makan dia beri belaka ke anak beranak. Contoh, ini kebaikan yang kita kena sebut. Dan bila kita sebut nama arwah si mati ni, sentiasa kita mendoakan dia, Allahumma fi'lahu, Allahumma arhamhu. Ini adab kita dengan si mati. Adapun kejahatan dia, cukuplah, tak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Kita mohon pengampunan Allah, semoga Allah ampuni segala kesilapan-kesilapan dia masa dia hidup dulu. Sebab tak ada guna kita ungkit, kita bakit, malah dia menyakiti dia apabila kita sebut tentang keburukan-keburukan dia selepas mati. Ini orang biasa, apatah lagi batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun benda yang sama disebut oleh para ulama. Kita tak boleh menyakiti Nabi ni sama ada ketika dia masih hidup ataupun masa dia telah wafat. Dulu kecoh dah sekali, sehari 2 baru ni kecoh pula, katanya kerajaan Saudi nak alih jenazah Nabi. Itu ada tak? Pada cerita berita palsu je, tapi pok kita kata anyar dah. Kata bahasa dengan Saudi ni, bahasa dengan ulama dia, macam-macam orang cakap. Padahal berita palsu. Sedangkan dulu dah diperbincangkan oleh ulama-ulama dunia dulu, boleh tak boleh nak alih jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar pandangan
Sepakat para ulama tak boleh kita pindahkan jenazah Nabi sebab dia termasuk dalam menyakiti batang tubuh Nabi. Walaupun dibincang sebab sekarang ni makam Nabi kita ni duduk dalam masjid. Betul tak? Dia panggil kontra dengan hadis Nabi. Nabi kata Allah melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata Allah telah melaknat kaum Yahudi dan juga Allah melaknat kaum Nasara. Sebab apa Allah laknat? Sebab ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka ni masjid, tempat ibadah. Tiba-tiba makam Nabi kita ni pas dalam masjid. Asal dia tak gitu. Asal makam Nabi kita ni duduk dalam rumah dia, dalam bilik dia. Sebab ada hadis, dia beberapa kemusykilan ketika Nabi SAW wafat. Sebab tak pernah berlaku. Itulah kali pertama dan kali terakhir Nabi kita wafat. Maka para sahabat tak tahu nak buat ni. Tak pernah berlaku kan? Sebab Nabi mati sekali je kan? Dan Nabi kita ada seorang ni je. Maka kemusykilan, antara kemusykilan nak mandi lagu mana jenazah Nabi. Adakah perlu pecah habis pakaian dia? Satu kemusykilan yang timbul di kalangan sahabat. Yang kedua, kemusykilan kedua, nak mayang lagu mana? Nak solat jenazah Nabi. Macam ke ramai-ramai kita buat. Dan ketiga, nak ke bumi di mana jenazah Nabi. Lalu tentang mandi, mereka mendapat pandangan kata kita mandi tanpa cabut pakaian Nabi. Mandi dengan pakaian dia sekali. Itu ketika mandi. Ketika nak solat, mereka solat seorang-seorang, tak solat secara berjemaah. Satu. Kedua, mereka solat di dalam rumah. Mereka tak solat di masjid. Kalau ikut kira, rumah Nabi besar mana agak ada? Besar mana agak rumah Nabi? Tak aja tengok di museum depan Masjid Nabawi tu, dia ada buat replika rumah Nabi. Replika ialah bukan rumah sungguh. Replika rumah Nabi ni mengikut dalam hadis disebut oleh seorang sahabat, dia pergi rumah Nabi, dia kata aku kira rumah Nabi ni 8 ataupun 7 hasta tinggi, 7 hasta lebar ataupun 10 hasta lebar. Lebih kurang tu je rumah Nabi. Pesona agak-agak. Rumah Nabi Nabi wafat, rumah Aisyah ni tak layak panggil rumah pun. Dalam Quran ada satu surah dia panggil surah Al-Hujurat. Betul tak? Surah Al-Hujurat. Mana maksud surah Al-Hujurat ni? Surah cerita tentang bilik-bilik Nabi. Tak panggil rumah, tak layak panggil rumah pun sebab kecil sangat. Rumah Nabi ni dikenali sebagai hujurat, bilik-bilik isteri Nabi SAW yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kalau ikut logik kita, orang besar Nabi mati ni tak, wafat ni. Bukan kata YB bukan kata Esko ni, bukan kata Perdana Menteri ni, Nabi. Selayaknya pergi tempat luar sikit nak semayang jenazah lah. Tapi tak. Para sahabat solat jenazah di dalam rumah Nabi SAW. Rumah hospital itulah. Masing-masing pakat pergi semayang seorang-seorang. Tak semayang secara berjemaah. Seorang semayang sehinggalah selesai. Semua sekali. Baik orang lelaki, baik kanak-kanak, baik orang puan. Orang Indonesia pun. Kita mana-mana pun kita sebut sama bab ni. Masyarakat kita ni kalau bab kematian orang puan tak semayang. Tak? Kita pun tak faham apa yang jadi tak semayang. Nak kata ada larangan ke? Tak ada. Walaupun hak mati tu tok lelaki dia, tak semayang dia. Tak tahu apa. Siapa yang punya ajaran, ada ke ustaz ngajar kata tak payah semayang, setakat ni kita dah je dengar lagi. Tapi tak berlaku. Masyarakat kita ni bila berlaku kematian, puan pakai duduk sibuk gitu, pergi mari. Kalau tok lelaki dia mati, dia duduk kerja nangis gitu jelah. Lah kita kata. Dia semayang juga. Yang peliknya muslimat ni tadi, masa tok lelaki dia mati, dia tak semayang. Tapi bila dia pergi Mekah, dia semayang jenazah. Dia semayang jenazah. Jangan. Setiap kali tak ada tok imam bangun, dia bangun dulu. Bila lepas pada tok Bilal umum dak salatul janazah, bangun dulu dia pergi ke mana. Tok lelaki dia mati kapun dia tak semayang pun. Ayah dia mati kapun dia tak semayang pun. Masya-Allah dia kata. Berapa hukum berbeza ke lagu mana? Lalu para sahabat, baik orang lelaki, baik kanak-kanak, baik hamba, baik wanita, keseluruhannya semayang secara perseorangan pada Nabi SAW.
mendoakan secara direct, temu mata terus dengan Nabi. Ini para sahabat buat dah jenazah Nabi lah. Nah, lepas pada tu nak ke bumi pula, nak tanam mana, nak pergi ke Bakeh ke ataupun nak balik Mekah terpaksa. Lalu ada sahabat kata, aku pernah dengar Nabi SAW sebut para anbiya akan dikemumikan di mana dia menghembuskan nafas. Maka cek Nabi menghembuskan nafas di mana? Di rumah dia, dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha, atas katil dia. Lalu para sahabat pun alih katil Nabi dan gadilah situ. Tu asal silah dia. Dah, sehinggalah berlaku pembesaran Masjid Nabawi. Kali pertama berlaku pembesaran Masjid Nabawi di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Ini kali pertama pembesaran. Tu pun balah benar dah para sahabat. Ada kata tak boleh, macam-macam. Ada kata ni bid'ah lah, macam-macam masa tu. Tak? Sebab Nabi tak pernah buat arahan supaya besar masjid ni. Kita boleh tahu bagaimana keadaan ketika siapa ni Sayyidina Uthman jadi khalifah. Semayang di Masjid Nabawi ni setara mana agak-agak. Kita aja tengok orang semayang di Raudah setara mana. Tempat besar tu pun dia sedang semayang. Masa zaman Sayyidina Uthman, mengikut dalam kitab-kitab sirah, kitab sejarah kata, para sahabat ataupun para orang Islam yang ada pada masa tu semayang sujud atas belakang orang. Sebab tempat sepi. Masyarakat ramai, jemaah ramai, sampai semayang sujud atas belakang orang. Lalu dibincang, sepakat para sahabat yang ada pada masa tu, bang, untuk diperluaskan masjid. Zaman Sayyidina Uthman diperluaskan ke depan, ataupun ke sisi ni. Sehinggalah mari zaman Khalifah Uthmaniyah, situ start masuk masjid makam Nabi ni pas dalam masjid. Makam Nabi ni pas dalam masjid. Mari ulama kemudian bincang balik guana ni, masjid makam Nabi ni pas dalam masjid dah ni. Lalu ada cadangan supaya dipindahkan. Bincanglah para ulama pada masa itu. Bincang kata tak boleh. Kita tak boleh keluarkan jenazah Nabi sebab ini termasuk menyakiti batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepakat untuk tidak dipindahkan. Cuma mereka berbincang, kita isytiharkan kawasan makam Nabi ni ataupun posisi rumah Nabi ni tak dikira masjid. Oleh kerana tu kita pergi hari ni, kita tengok berpagar rapat berdinding itu kawasan tu. Sebab kawasan tu tidak diisytihar sebagai masjid. Keliling dia, tepi dia sahaja adalah masjid. Ini para ulama yang ada pada masa tu berbincang dan mengeluarkan pandangan sebegini. Sebab tak boleh menyakiti batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup maupun ketika dia telah wafat. Jadi ini kaedah kita. Siapa-siapa pun bila meninggal, kita kata uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan dia. Kebaikan dia kita sebut. Kita canangkan kebaikan dia. Moga-moga dengan menyebut kebaikan dia ni mendatangkan orang kata pandangan-pandangan ataupun peringatan kita benda yang baik yang dia lakukan masa dia hidup. Ada pun kejahatan-kejahatan dia kita senyapkan dan kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hakim turut mensahihkan hadis ini. Hadis ini pandangan Imam Al-Hakim kata sahih. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadzalik illa raja'a alaihi." Dalam hadis muttafaq alaihi ini disebut barang siapa yang mengatakan kepada seseorang bil kufri dengan ucapan kufur, kafir contoh, au qala adu Allah ataupun kata mu ni musuh Allah. Ini kata-kata label yang dahsyat yang tak boleh kita sebut sesama muslim. Sesama muslim. Walaisa kadzalik, tetapi orang yang dituduh sebagai kufur ataupun dituduh sebagai musuh Allah ni, dia tak gitu pun. Dia bukan musuh Allah pun, dia bukan kufur pun, dia muslim. Illa raja'a alaih, melainkan Nabi kata kekufuran yang disebut tu, dosa kekufuran tu akan kembali atas kepala dia. Kekufuran yang dinyatakan ataupun musuh Allah yang disebut ke orang tu, yang dituduh kepada orang tu akan kembali atas kepala dia. Learning ada label baru. Dia tak kata kafir. Dia tak kata musuh Allah. Tapi dengan label learning dia panggil mujassimah. Aja dengar tak? Mujassimah.
Ni mujassimah dia. Tuan-tuan tahu benda maksud mujassimah? Maksud mujassimah 2 kali 5 dengan kafir. Faham? Maksud mujassimah ni 2 kali 5 dengan kafir. Walaupun saya tak kata dia kafir, saya kata dia mujassimah. Mana maksud mujassimah? Maksud mujassimah iaitu seseorang yang mempercayai bahawa Allah itu berjisim. Mana maksud dia? Maksud mudahnya Allah serupa dengan makhluk. Faham? Ada tak orang berpahaman gini? Ada, kita tak nafi, memang ada. Golongan mujassimah ini, golongan Jahmiyah, golongan yang tak menganggap Tuhan ini berjisim seperti makhluk. Ada. Tetapi label lang tu salah diberi kepada seseorang. Tak, oleh kerana beza dengan dia, beza dengan fahaman dia, dia kata ni golongan mujassimah. Tak, golongan musyabbihah. Sama yang perkataan tu, musyabbihah, mujassimah, sama dengan ucapan kafir. Jadi jangan bermudah-mudah nak kata orang gitu. Kita kena tahu dulu. Hatta kita kata para ulama beraduhnya dalam bab nak takfir orang ni, tak boleh kita takfir secara individu, tak boleh. Kita kena sebut poin dia saja. Kalau orang buat gini jadi gini, kalau orang buat gini jadi gini. Boleh tahu. Yang ada autoriti untuk letak label orang ni kafir, orang ni sesat siapa? Para mufti. Tak. Apabila mufti buat keluar fatwa gini. Tak. Hari ni lepak kita temu ni siapa? Kita dah tengok perkembangan dia pergi tak? Pergi Cuma ayat tu tak sedap je tak. Dia kata hari ni nak pergi temu dengan mufti Perlis dia kata. Nak pergi ambil sijil sesat. Masya-Allah dia buat nganyi ke dia. Tak. Orang nak bincang, nak berdialog. Tak, benda kemuskilan dia, benda fahaman yang dia bawa kena tak kena syariah. Tiba-tiba di dalam perjalanan lagi saya nak pergi ambil sijil sesak je ni. Dia buat nganyi, dia ingat sesak ni benda ingat tak. Sesak ni kemuncak dia neraka, Nabi kata tak. Tak ada dah tempat lain. Orang yang tersesat, tempat dia adalah neraka. Tak. Tempat dia adalah neraka. Semua kesesatan Nabi kata kemuncak dia adalah neraka Allah. Jangan mudah main benda ni. Okey. Dan para ulama kita, khususnya ulama-ulama ahli sunnah ni, tidak bermudah-mudah untuk meletakkan seseorang tu kafir. Tak. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang kerana dosa besar yang dia buat. Tak boleh. Tak. Walaupun kita kata dia ni makan rasuah lah, dia apa pun, selagi dia tak buat benda-benda yang menjatuhkan kekufuran ataupun buat benda-benda yang menjatuhkan dia ke lembah kesyirikan, kita tak boleh nak letak atas kepala dah, atas batas tekak dia kekufuran. Tak boleh. Sehingga nyata hujah jelas dah, clear dah, barulah boleh. Tu pun bukan kita sebagai orang awam, hatta para ustaz pun tak mampu untuk letak dia ni kafir, dia ni dah. Sebab kita tak ada authority benda tu, bukan bidang kita. Kita beri serah kepada para mufti untuk meletakkan ni kafir ke tak, ni sesat ke tak. Para mufti dia ada authority dia. Dan para mufti ni dia bukan buat keputusan seorang. Dia ada lujnah fatwa dia. Masing-masing mufti di setiap negeri kita ni ada panel fatwa dia yang menjadi rujukan dia. Dia tak buat kerja seorang. Bukan kata dia sembang kedai kopi sambil-sambil makan roti payang dak. Boleh kita kafir dak ni. Bukan gitu, bukan semudah itu nak tuduh orang kafir. Sama juga kita para asatizah ni, bukan semudah itu kita boleh sebut atas meja kuliah ni, dia ni kafir, dia ni kafir, dia ni sesat, dia ni syirik. Lah, kita hanya boleh sebut hukum saja. Tak, begini hukum dia syirik kepada Allah. Begini tak. Jadi ini kaedah kita tak. Ini termasuk dalam menyakiti sesama muslim. Tak, menyakiti sesama muslim apabila kita menuduh seseorang dengan label sebagai kafir ataupun dengan label aduwallah, musuh Allah. Safwan bin Amru meriwayatkan daripada Rashid bin Sa'ad dan Ibnu Nughair daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum affarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqala alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini kisah ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Artinya ketika aku di-mi'rajkan, aku melintasi satu kaum yang memiliki kuku daripada tembaga sambil mereka mencakar wajah dan dada sendiri.
Lantas aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, mereka itulah orang yang memakan daging manusia. Benda maksud memakan daging manusia iaitu orang yang mengumpat, orang yang mengumpat dan mengaibkan kehormatan mereka. Riwayat Abu Daud dan juga Ahmad. Ini dosa ataupun azab yang Allah berikan kepada golongan yang suka mengumpat. Istilah agama juga, dia suka makan daging orang Islam. Dia suka makan daging orang Islam. Ada satu pepatah kata, luhumul ulama masmum. Luhumul ulama masmum. Daging para ulama ni beracun. Beracun. Benda maksud dia, jangan kita bermudah nak tahmah, nak kata kepada ulama. Walaupun mungkin kita tak setuju, tak belaga angin dengan dia, ataupun bukan dari kumpulan kita, ataupun bukan manhaj kita, jangan bermudah-mudah kita nak tahmah, nak kata. Sebab luhumul ulama masmum. Daging para ulama ni beracun. Jadi bila kita makan, kita ngumpat, bahan racun tu bahan kita. Kena ke kita. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal kaba'ir syatmar rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Nabi kata salah satu daripada kabair, daripada dosa-dosa besar, syatmar rajul walidayhi. Seseorang dia mencaci maki mak ayah dia. Sahabat bila dengar Nabi sebut begini pelik. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang mencaci maki mak ayah sendiri? Tergamak dia nak caci maki mak ayah dia sendiri? Pelik ni. Lalu Nabi kata, qala na'am. Nabi kata, ya, ada. Berlaku orang yang akan mencaci mak ayah dia sendiri. Lagu mana? Nabi jelaskan kepada para sahabat, yasubbu abar rajul. Seseorang dia mencaci maki ayah kepada seseorang. Ayah kawan dia balah dengan sahabat dia. Dia maki sampai keturunan, 7 keturunan dia maki, contoh. Fayasubbu abah. Lalu bila orang ni caci maki ayah orang ni, maka benda orang yang kena caci maki mak ayah dia, benda dia akan buat, dia akan balas benda yang sama, iaitu dia akan caci maki ayah dia, ayah orang ni yang kata ke ayah dia tadi. Macam cerita pun Piramli ni pada bapakmu, ni pada bapak aku. Jadi ni PA anak remaja kita. Kalau kita perhati, masya-Allah. Budak-budak remaja kita ni, budak sekolah. Kita kadang-kadang kalau duduk di kedai makan sebelah ada meja budak-budak remaja ni, budak sekolah menengah. Kadang-kadang kita takut dengar dia cakap. Bahasa dia masya-Allah. Tahulah kita dasar budak sekolah menengah biasa, budak pondok budak pondok kita pun gitu buat. Masya-Allah bahasa dia. Tak tahu kita macam mana kita nak didik biar bahasa yang baik. Bodoh tu biasa je bodoh. Ini ucapan yang Nabi bukan macam gitu. Nabi laisa bisyatta. Nabi ni bukan seorang yang suka caci maki orang. Cakap benda keji, cakap benda uduh. Jadi tolonglah kita didik anak remaja kita ni cakap bahasa yang baik. Jangan guna perkataan bodoh ni. Kita seboleh mungkin di meja kuliah ni elokkan perkataan-perkataan uduh ni sebab dia akan jadi ikutan. Dia akan jadi ikutan remaja kita. Dia kata ustaz cakap gitu kak. Jangan gitu. Kata bodoh ni biasa. Bodoh makan lagi. Ya ilaha illallah. Padahal apa dia guna bahasa lain ke? Dia tegur member dia makan lagi bodoh. Bodoh punya. Jadi benda biasa. Masya-Allah. Jadi dan juga antara mainan dia dicaci maki mak ayah orang. Dia kutuk mak ayah orang. Dia kutuk nama ayah orang ni, dia kutuk nama ayah orang ni. Ini termasuk benda yang Nabi sebut. Dia telah mencaci maki ayah dia sendiri. Walaupun dia tak benar maki ayah dia, tapi dia mendedahkan supaya orang caci ayah dia. Apabila dia caci, dia kata uduh ke mak ayah orang. Ini termasuk al-kabair. Nabi kata termasuk dalam dosa-dosa besar. Iaitu kita mendedahkan supaya orang memaki hamba mak ayah kita. Siapa mereka Islam ni beraluh dalam bab ni, kita tak boleh caci maki Tuhan orang. Tak boleh. Dilarang kita caci. Walaupun ni Tuhan syirik ni. Memang patut kita caci maki, kita kata uduh.
Tapi dok dilarang sebab kita akan mendedahkan orang akan caci Tuhan kita. Betul tak? Jadi benda yang sama. Jangan kita nak marah ke orang, biar marah ke dia. Bapa pergi bakit, mak pun tak ajar. Bapa kita bakit gitu. Marah dia dah lah. Ni kita pergi bakit habis apa 7 keturunan kita bakit. Masya-Allah kita tak. Jadi ini al-kabair. Nabi kata termasuk dalam kabair, dan ini termasuk dalam kita menyakiti sesama muslim. Tak boleh lah. Tak boleh kita menyakiti sesama muslim. Dalam satu lafaz yang lain, inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah fa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Sesungguhnya daripada salah satu dosa paling besar, min akbaril kabair, dosa paling besar, Nabi kata dalam satu riwayat, iaitu seseorang yang melaknat ayah dia sendiri ataupun melaknat kedua ibu bapanya sendiri. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang akan melaknat mak ayah dia sendiri, yang melahirkan dia, yang mendidik dia, yang jaga dia? Qala yasubbu abar rajul, seseorang melaknat ayah kepada kawan dia dan ayah kepada lawang dia. Fayasubbu abah, lalu lawang dia akan melaknat ayah dia balik. Wa yasubbu ummah, dia mencaci, dia melaknat mak seseorang, lalu seseorang mencaci, melaknat mak dia pula. Ini termasuk dalam al-kabair. Al-kabair. Lepas tu pula, boleh ke kita bila orang caci mak ayah kita, kita balas dengan caci mak ayah dia? Tak. Ini dua-dua salah belah ke? Tak boleh kita bila orang maki ayah kita, maknanya Nabi kata kita maki balik ayah dia. La darara wa la dirar. Tak boleh kita memulakan mudarat, dan tak boleh kita balas mudarat dengan mudarat juga. Tak boleh. Ada orang kata mazhab mana tahu, dia pergi masjid, turun pada masjid sudah sembahyang, dah selipar dia hilang. Bahan orang. Lah ni bahan selipar orang pula. Dah dia kata dah curi ingat selipar aku. Lah, kata mazhab mana pula ni? La darara wa la dirar. Tak boleh kita mulakan mudarat, buat mudarat kau orang, curi selipar orang. Tu salah. Faham? Selipar kita kena curi, kita curi selipar. Bahang pula selipar tu imam kalau bahang. Al-Fadhil Ustaz Korni kita pernah hilang selipar mahal dia. Mana hilang? Masya-Allah kita tak. Jadi jangan kita tak boleh kita balas. Sebagaimana yang Nabi sebut, mana dua-dua tu salah, iaitu mencaci maki mak ayah orang pun salah, kita balas balik caci maki mak ayah orang tu pun, itu pun termasuk kesalahan, termasuk dosa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wal kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Sama juga, bukan setakat kita tuduh orang sebagai kekufuran, kafir ataupun musuh Allah. Juga dalam hadis ini Nabi kata, tidaklah seseorang melontarkan ataupun menuduh kepada seseorang yang lain dengan fusuk, fasik. Benda masuk fasik. Fasik ini sedap kita sebut, kata ni fasik ni, tak fasik. Benda masuk fasik. Fasik bahasa mudah kita ngaji zaman fardu ain dulu, seseorang yang berterusan melakukan dosa kecil, tak? Ataupun orang yang melakukan dosa besar, ataupun yang berterusan melakukan dosa kecil. Bagus ke agak-agak? Fasik kita ni fasik ni lah. Nah, fasik para ulama bahagi dua. Ada fasik yang kecil, ada fasik besar. Fasik kecil, fasik yang masih seorang tu dia muslim tapi dia ada perangai fasik pada diri dia dah. Fasik besar ni fasik yang terkeluar daripada Islam. Fasik besar yang terkeluar daripada Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata benda bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Allah kata dah, benda seburuk-buruk label, seburuk-buruk nama, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama yang kita gelarkan kepada seseorang, kita letak kepada seseorang, iaitu gelaran fasik selepas orang tu beriman kepada Allah. Gelaran fasik selepas dia itu beriman kepada Allah. Jadi jangan kita mudah nak tuduh orang fasik, nak tuduh orang kafir, nak tuduh orang munafik dan sebagainya. Sama label-label wuduh ni, jangan bermudah-mudah kita nak pakai. Walaupun kita kira ni lawang kita, ni bukan sealiran dengan kita, tak mudah kita nak sebut gitu. Kita sendiri ada kumpulan-kumpulan yang kita tak setuju ni. Kita tak setuju. Bukan tak setuju deki benda, tak.
Tak setuju sebab dari sudut pengajian kita rasa tak, hak setakat kita ngaji, benda dia buat ni tak betul, tak kena. Dalam isu kubur ke, dalam isu puja benda ke tak. Tapi tak tergamuk lagi kita nak kata ni sesat, terkeluar daripada ahli sunnah. Kita tak berani lagi nak sebut lagi tu. Yang pasti kita kata benda ni setakat kita ngaji tak kena buat lagu ni. Tak boleh lagu ni. Tak. Puja kubur lagu ni tak boleh. Seru nama Tok Wali lagu ni tak boleh. Tak. Minta tolong Tok Wali lagu ni tak boleh. Tapi sesak ke dia ni keluar pada ahli sunnah ke? Tu kena tanya orang lain kita kata. Tak. Kita sendiri tak tergamuk nak letak hukum, nak kata orang ni, nak label sebab takut termasuk dalam tak. Kalau dia tak sesak, kalau dia tak syirik, kalau dia tak tu, kena atas kepala tak kita. Tak, kena atas kepala. Kembali kepada kita. Nabi kata illa tadda alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Akan dipulangkan balik ucapan kufur tadi, ucapan fasik tadi, ucapan syirik tadi, ucapan dia lagi. Kita letak. Tak, akan kembali pada tuan hak kata. Ataupun akan kembali pada tuan hak tuduh dia. Jangan kita bermudah-mudah. Tapi tak boleh juga atas nama husnuzan kita kata apa, ada khilaf benda ni. Tak boleh juga gitu. Tak. Ada orang buat satu amalan yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bercanggah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita kata jangan tuduh lebih kurang, kok dia ada pandangan lain, kok tak boleh juga. Dua-dua rengang sangat pun tak boleh. Berat ada Allah pakai ni syirik, ni kafir, ni bid'ah ni. Tak boleh juga. Jadi tengah-tengah kita kata. Kita kena sebut benda yang salah tu salah, benda yang benar tu benar. Tak? Ni kaedah kita. Jangan oleh kerana ni saing kita ni, kita kawan lama dia. Boleh jadi dia ada dalil juga ni tak? Dia puja kubur ni mungkin dia ada dalil lain ni. Tak boleh gitu. Kita kena nyatakan benda yang hak itu hak, benda yang batil itu batil. Cuma jangan mudah kita nak label. Benda ni kita kata gini, buat benda ni salah. Tapi pelaku dia lagu mana? Atas nama individu ni lagu mana? Tak boleh dengan semudah kita letak hukum lalu. Ni kafir, ni syirik, ni benda. Ini fahaman ataupun manhaj ahli sunnah dalam berhadapan dengan benda-benda yang bermasalah lagu ni. Tak. Setakat ni kita ngaji dengan tok-tok guru kita pun begitu. Adalah seorang dua jenis keras, tapi majoriti tok-tok guru kita tidak bermudah-mudah nak mengkafirkan seseorang, nak mensyirikkan seseorang, nak mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah. Tak. Kita pernah ngaji dalam bab firqah Asy'ariyah. Kita pegang, tak, majoriti masyarakat Malaysia kita pegang ni. Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Lalu dah kelah kita ngaji dengan Syekh Arif Sabri, hafizahullah. Bila ditanya Asy'ariyah min ahli sunnah, tak, ada sahabat yang bertanya dalam majlis ilmu yang kita hadir sama. Ada sahabat yang tanya, Al-Asy'ariyah min ahli sunnah. Adakah Asy'ariyah ni dari kalangan ahli sunnah? Lalu Syekh jawab, dia kata hum min ahli sunnah. Ini hak setakat kita ngaji di Yaman lah. Dia kata Asy'ariyah min ahli sunnah, dia kata. Walakin akhta' fi ta'wil. Akan tetapi dia kata golongan ini tersalah dalam mentakwil sifat-sifat Allah. Gitu je pandangan dia. Taklah sampai tahap dia keluarkan, dia kata Asy'ariyah orang ngaji sifat 20 ni salah, sesat, kafir, terkeluar daripada ahli sunnah. Hak setakat kita ngaji. Dan kita pakai pandangan ni. Setakat hari ni kita pakai pandangan ni. Kecuali orang golongan-golongan yang pentaksub ataupun yang ghulu, yang melampau dalam bab takwil, ni tak boleh pakai. Sampai tak dia menafikan sifat-sifat Allah ni tak boleh. Sampai dia nganyi dengan sifat-sifat Allah hak yang dia tak setuju. Allah istiwa lah, Allah dia nganyi contoh. Ini salah kita kata. Muna Asy'ariyah ke muna dia jangan sampai tak mau nganyi sifat Tuhan. Mu tak setuju dengan pandangan orang bab sifat Tuhan ni tak ada hak. Tapi sampai tak mau nganyi dengan sifat Allah, ni salah. Ini kita tak boleh terima. Ini pandangan yang kita pegang, dan inilah yang kita sebar kepada masyarakat. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Ini satu lagi berkaitan dengan muslim yang telah meninggal dunia. Nabi kata janganlah kamu mencela orang yang telah mati. Sebab tak ada faedah dah kita cela dia. Adakah bila kita cela dia jadi insaf? Tak dah, sebab dia mati dah.
Tak ada apa dah. Maka janganlah kamu mencela orang yang telah mati, kerana mereka telah mendapat ganjaran atau balasan buruk sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Habis dah. Mereka tutup kong dah. Tugas kita orang hidup ni, sama ada orang mati tu kawan kita ke, sahabat kita ke, dak musuh kita sekalipun, tugas kita orang hidup kena doakan dia. Tu tugas kita. Tak ada benda lain. Tak. Doakan dia. Hak ni hak paling sahih. Hak paling kuat patut kita buat kepada orang mati. Doakan kebaikan untuk dia. Doa dia, Allahumma fir lahu warhamhu. Kita tengok benda doa yang kita baca dalam solat jenazah kita, benda yang kita minta ke si mati, tak ada benda lain. Hak Nabi ajar kita minta dalam solat jenazah kita, doa rahmat, doa maghfirah untuk dia. Betul? Dan dua perkara ni lah hak dia berhajat sungguh-sungguh. Tak ada benda lain. Dia nak tambah pahala, tak ada. Buku kong atur dah. Buku kong dia tutup dah, cok dah buku kong dia. Maka tak boleh dah. Kecuali sekiranya dia ada amal-amal yang berterusan sebelum dia meninggal. Nah, Nabi kata benda sedekahun jariyah, sedekah yang pernah dia sedekah, yang berterusan dia punya manfaat dia, seperti tanah, seperti apalah benda yang lepas dia mati pun manfaat tu masih berterusan. Ini pahala kasafah dia. Dah. Ataupun Nabi kata ilmun yang tafa'u bihi, ataupun dia pernah mengajar ilmu yang bermanfaat kepada manusia sehingga manusia reti tentang ilmu tu. Poin ni kita nak pesan pada kita yang ada anak-anak kecil ni, pakar benda yang kedua yang Nabi sebut ni, beringat sungguh-sungguh. Nabi kata salah satu benda yang mendatangkan pahala kepada kita, ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang kita ajar kepada seseorang. Tak syarat kita jadi ustaz. Kita ajar ilmu yang bermanfaat ni kepada seseorang, tak syarat kita jadi ustaz. Tak syarat kena ngaji payamang dah. Cukup sekadar kita ajar anak kita ataupun ajar cucu kita baca Fatihah. Tak? Ni orang hak lepas dah anak besar belaka dah, kita nak kata mana? Ni setakat kita boleh beri nasihat pada kita yang masih ada anak-anak yang masih kecil, yang baru ngaji Iqra. Kita pegang sungguh-sungguh, ataupun cucu kita yang baru ngaji Iqra, pegang, kata, ya Allah, aku nak anak aku ni pandai Fatihah dengan aku. Sebab apa yang kita tekan Fatihah? Sebab besar pahala dia. Nabi kata benda, setiap bacaan Quran yang kita baca ni banyak ada pahala boleh. Satu huruf 10 pahala, Nabi kata. Satu huruf 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Nabi kata aku tak kata alif lam itu dikira satu huruf. Tak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan Fatihah. Tak. Fatihah ada berapa huruf? Ada lebih kurang 120 huruf. 112 huruf. Kira baliklah setakat kita ingat 112 huruf Fatihah. Yang kita baca dari Alhamdulillah ataupun dari Bismillah sampai waladdallin, ada lebih kurang 112 huruf. Kali 10, berapa pahala? 1120 pahala sekali baca. Bayangkan kalau anak kita ni reti Fatihah dengan kita, dan dia akan baca sepanjang hidup dia, sampai ke dia mati dia akan baca. Betul tak? Bayangkan sehari dia minimal dia baca, kalau dia tak sembahyang sunat, dia akan baca 17 kali sehari dia baca Fatihah. Kali ya. Nah, sekali baca dia boleh 1120 pahala kali 17 kali. Bayangkan kalau kita dah meninggal dunia lama mana, dia tetap akan baca lagi surah Fatihah sampai ada pahala kita. Allah besarnya pahala. Dah, ke nanti kena pergi ngaji Yaman lu boleh ajar Fatihah kan dah. Dah, tak nanti duduk pondok ajar siapa dia reti Fatihah dengan kita. Tu baru Fatihah sebutir. Bayangkan kalau kita sendiri yang boleh ajar dia semayang 2 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam, dia reti dengan kita. Cuma masalah orang kita dia berhisap ke orang memang. Dia sak ke budak pasti, ke cikgu pasti dia start ke orang lain dah. Kita ayah sibuk. Tak ada. Itu ganjaran pahala. Ilmun yuntafa'u bihi.
ilmu yang memberi manfaat kepada seseorang, dia akan berterusan pahala ke kita. Dan ayat akhir Nabi kata waladun salih, yad'ulah, kita tinggal anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia. Hak ni sahaja yang mendatangkan pahala ke dia. Nampak tak? Ada pun cara lain ada cara yang padak langsung dalam kaedah dia, dan ada cara yang khilaf para ulama, sampai ke tak sampai pahala. Yang pastinya selepas pada kematian ni, hak boleh kita tolong lagi adalah dengan cara mendoakan dia. Itu sahaja. Hak ni clear. Hak ni semua para ulama sepakat bahawa manfaatnya doa seseorang kepada si mati. Tak, manfaatnya doa seseorang kepada si mati. Oleh kerana itu, kita tanggungjawab kita kepada orang yang mati ni, kalau dia ada kebaikan, maka kita sebutkan kebaikan dia dan doakan kepada dia. Kalau dia ada keburukan, kita mohon pengampunan Allah tanpa kita mengungkit-ungkit keburukan yang dia buat. Tak perlu kita ungkit. Ini antara kaedah kita, tanggungjawab kita sesama Muslim. Tak boleh kita menyakiti dia sama ada ketika dia hidup maupun ketika dia telah meninggal dunia. Menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah Ta'ala. Oh, ni dahsyat lagi. Kalau seorang Muslim pun kita tak boleh sakiti, tak boleh musuhi. Kalau wali-wali Allah lagi-lagilah kita tak boleh musuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ini, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat, serta menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Orang-orang yang mengganggu serta menyakiti mukmin dan mukminat dengan sesuatu perkataan atau perbuatan. Ingat, sakiti orang ni sama ada dengan perkataan kita ataupun perbuatan kita. Tak? Itu kita menyakiti orang. Bila ni orang boleh sakiti orang dengan ujung jari dia, tak? Melalui WhatsApp, melalui Facebook. Bila ni orang, budak-budak muda dia ni main dia TikTok, main dia, tak? Kita tak kerti bahasa dia. Tapi Alhamdulillah dia ni, tak? Sebahagian ustaz-ustaz kita pun dah masuk alam tu. Kita dah kerti, ya. Tapi dah budak-budak muda dia ni, tak? Dia main TikTok, dia main dia ni, Instagram ke benda ni. Tapi dengan cara tu juga, melalui media-media ni ada orang menyakiti orang. Dia kata uduh orang tu, dia buat fitnah ke orang tu, macam-macam pesan dia buat. Tak? Oh, ini benda yang dahsyat kita, tak? Paling minimal kita menyakiti orang yang kita sebut sama-sama, kita ulang lagi, iaitu kita berakhir buat stiker. Hak ni bobo lah, tak? Kalau kita tengok memang kita sedih lah. Sebab dia tak mendatangkan pahala pun, malah menyakiti orang. Tak? Dia buat stiker, dia ambil gambar orang ni, kadang-kadang gambar artis. Kadang-kadang gambar pimpinan politik. Lalu dia buat stiker, dia buat kata uduh, dia buat sinih, dia buat macam-macam. Benda kita nak letak tu, hukum dia benda harus. Tak? Ke benda hukum dia. Kalau kita menyakiti orang, termasuk dalam benda yang Nabi sebut, termasuk dalam benda yang Allah sebut, kita telah menyakiti sesama Muslim. Hak biasa kau dia buat stiker, dia ambil gambar orang puang mana, bini orang ke, anak dara orang ke, mak orang. Tak. Dia tempel, dia pun buat kata sini. Abang, malam ni malam Jumaat, contoh dia buat ayat. Kita rasa benda tu satu gurawang, tapi kalau kena ke batang hidung, tak? Kena atas kepala kita. Gambar bini kita orang buat gitu, mana gambar? Kita suka ke? Boleh kita galak sama? Tak? Dalam mana-mana grup kita buat, ambil gambar bini kita, buat. Bang, malam ni malam Jumaat, contoh. Suka ke kita kalau orang buat gitu? Kalau saya lah, saya tak redha. Itu maruah saya. Tak? Bini saya adalah maruah saya. Apa orang buat lagi tu? Tapi dengan mudah kita. Tak? Kadang-kadang geruk surah pun ada gitu kok. Geruk masjid ada kok. Buat gurau pelik gitu. La ilaha illallah. Ini termasuk menyakiti sesama Muslim. Tinggal-tinggallah. Nak gurau-gurau benda lain, banyak benda lain kita boleh gurau. Tak? Gurau yang tidak mendatangkan dosa gitu. Silakan. Bismillah.
Tapi gurau-gurauan yang kita rasa simple je, mudah je, kita share je. Tak, share stiker ni, share stiker tu, Masya Allah. Tinggallah. Tak payahlah. Tak payah beramal benda tu. Orang yang mengganggu serta menyakiti mukminin dan mukminat dengan sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Hai, berani ke kita nak tanggung benda-benda yang kita anggap simple, kita anggap mudah, kita anggap gurau, sedangkan benda itu salah di sisi Allah, di sisi Rasul. Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa fi lafdhin faqad barazani bil muharabah. Ini hadis yang Imam Nawawi letak di dalam kitab hadis 40 dia dah. Allah kata dalam satu hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang menyakiti wali-waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Siapa-siapa yang menyakiti wali-wali Allah, Allah isytihar perang dengan dia. Berani kita nak perang ke Tuhan? Agak-agak boleh menang ke tak boleh menang? Allah kata siapa-siapa yang menyakiti wali-wali aku isytihar perang dengan dia. Dalam suatu lafaz yang lain, maka dia telah memerangi aku. Orang yang menyakiti wali-wali Allah ni, dia telah memerangi aku. Persoalannya, siapakah wali Allah? Wali Allah ni dia ada ciri-ciri dia. Dia ada sifat-sifat yang disebut dalam hadis yang sama. Bawah tu Nabi sebut sifat-sifat wali Allah. Antara sifat wali Allah yang kita boleh ambil panduan, nak check tak? Nak check diri sendiri ke, tengok senarai, aku ni termasuk dalam wali Allah tak? Contoh tak? Ataupun kita nak check seseorang yang orang menganggap dia sebagai wali Allah, kena check list dia ataupun sifat-sifat dia. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia ada satu risalah dia. Risalah dia tulis wali Allah, wali syaitan. Kita jangan ingat semua wali ni kira wali Allah ke? Tak. Dia ada wali Allah dia ada ciri-ciri dia. Dan wali syaitan lah dia juga, pakai serban super tula juga. Tapi dia termasuk dalam wali syaitan. Tak, wali syaitan. Wali Allah ni dalam hadis ni sebut, pertama sekali sifat dia melaksanakan segala tuntutan wajib kat atas diri dia. Ni syarat pertama. Benda masuk tuntutan wajib, segala benda yang Allah wajibkan dia buat, dia tak tinggal. Ini ciri penting, ciri utama kepada wali Allah. Tiba-tiba kita temu wali Allah kata semayang ni pakai niat je, karut kita kata. Sebab wali Allah dia mesti laksanakan tanggungjawab. Semayang 5 waktu dia tak tinggal. Ni tiba-tiba ni wali Allah ni boleh jalan tahir tak? Faham? Tapi semayang pakai niat. Masalah kita kata, dia tercecer ciri penting kepada wali Allah, iaitu melaksanakan segala tuntutan wajib atas diri dia. Wali Allah tapi dah mari semayang Jumaat. Sebab apa Sebab dia kata tak cukup 40 orang yang tidak fasik kepada Allah. Sedaplah diri beriman. Ada rock pasal lagu tu. Dia ahli tasawuf buat dia tak boleh semayang Jumaat. Sebab kalau semayang pun tak sah. Sebab tak cukup 40 orang yang tidak fasik kepada Allah. Tahu mana orang tak fasik kepada Allah? Sampai Jumaat pun dia tak pergi. Kalau dia pergi pun pergi nak tunjuk muka je. Balik dia semayang Zuhur balik. Ni ada kot pasal lagu ni. Tapi anak-anak murid, anak-anak buah kata ni wali Allah ni. Wali Allah dia. Masya Allah. Kita kata tak kena dengan prinsip pertama ataupun ciri pertama wali Allah, iaitu melaksanakan kewajipan yang Allah wajib atas diri dia. Cukup sekadar tu? Tak. Dia berterusan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis yang sama sebut, dia melaksanakan perkara-perkara yang disunatkan atas diri dia. Dia banyak sembahyang sunat dia. Itu wali Allah. Nampak? Ni ciri utama kita kata. Faham? Dia buat benda wajib, dia perbanyakkan benda sunat. Ini ciri penting wali Allah. Kita rajin pergi tempat-tempat orang kata ni tok wali. Kita pergi tengok. Kita pergi, sudah sembahyang garik dia berzikir. Masya Allah. Tak banyak zikir dia. Lepas sembahyang garik dia la ilaha illallah dia zikir. Sudah sembahyang garik, sudah wisalah tu la ilaha illallah selalu. Sampai bila? Sampai kat pukul 9, kat pukul 10 dia berzikir. Kita kata tak kena dengan ciri hak Nabi sebut. Sebab apa? Agak-agak tak kena kat mana? Sebab sunnah Nabi lepas sembahyang garik ini, Nabi zikir yang warid.
Zikir khas dia panggil. Zikir selepas sembahyang. Satu. Kedua, Nabi tak tinggal sembahyang sunat ba'diyah sepagari. Tiba-tiba hamba Allah ni dia punya amal dan dia ajar anak-anak buah dia, lepas gaya dia berzikir la ilaha illallah. La, kita bukan kata salah zikir tu, kaifiyah ataupun masa dia tak kena. Sedangkan Nabi ajar zikir selepas sembahyang kan? Ada hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim. Nabi tak pernah miss zikir selepas solat ni. Tak, lepas beri salam Aisyah radhiyallahu anha kata paling minima Nabi akan berzikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ni minima. Kalau Nabi sibuk-sibuk sangat, ini paling ringkas Nabi baca zikir. Dan ada riwayat yang lain Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 kul, Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Tak, Nabi ada zikir tahlil dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua hadis-hadis yang sahih. Tiba-tiba dia tinggal semua amalan-amalan yang Nabi ajar dia, dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai pukul 10. Dia zikir. Tak sembahyang sunat lah. Kita kata tak kena dengan ciri. Mu nak beramal, mu nak berzikir, mu nak mengatik setara mana pun, menyang tinggal sunnah Nabi SAW. Ustaz kita dulu ada mengajar pondok di Pasir Mina dulu. Dia kata dia pernah ikut tarikat di Ulu Lumu mana. Dia kata dia pergi, ni cerita dia sendiri, pengalaman dia sendiri. Dia kata dia pergi, dia ikut tarikat ni. Lalu mula-mula sampai tok guru dia ijazah suruh berzikir ni, la ilaha illallah. Habis la ilaha illallah, zikir Allah. Lepas tu kemuncak dia zikir huru, dia tak tahulah kan. Tapi kali pertama dia pergi, malam pertama dia zikir duduk seorang dalam pondok dia, dalam kelambu pula duduk zikir. Malam pertama start zikir kena kacau ke jing. Jing main kacau. Malam kedua gitu juga, dah main duduk dalam hutang, tempat dia dah. Kena kacau ke jing. Lah malam ketiga kena kacau juga, tak lagi. Temu balik tok guru tarikat dia. Kata saya ni tak boleh nak zikir. Nya tarik kelambu lah, nya cokek lah, macam-macam pesan dia buat. Lah tok guru dia pun tanya, dah mu selain pada zikir aku beri ni mu beramal dia. Dia tanya poin tu. Alah, ustaz kita ni kata, ada dia kata. Dia setiap sebelum tidur memang satu amalan yang dia tak tinggal, dia baca surah Al-Mulk dia kata. Benda komentar tok guru tarikat dia kata buang, tak payah pakai. Tinggal amalan tu hak beramal dengan zikir aku suruh je. Benda poin kita nak sebut. Mana hak Nabi ajar ni kena tinggal dulu, kena pakai aku dulu. Bisa hak dia lagi pada hak Nabi ajar. Sedangkan salah satu sunnah Nabi sebelum tidur ni baca surah Al-Mulk, baca surah Sejadah. Tinggal dia kata. Tak belaga, tak kena join dengan zikir hak dia beri. Masya-Allah kita kata. Faham? Ni kita kerak lagu. Pakah lu bukan ciri wali-wali Allah. Wali Allah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, hadis kursi ni, ciri pertama dia tak tinggal benda yang wajib. Tu ciri pertama, ciri wajib dia kena ada nak jadi wali Allah. Yang kedua, dia memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni wali Allah. Dan kalau kita nak kata karamah pun, inilah karamah dia. Kita jangan duk faham karamah tok wali ni mesti pelik-pelik, mesti magic, mesti jalan atas air, semayang atas daun pisang, tak? Beri singa makan pisang. Bukan. Tu bukan orang kata karamah yang penting. Karamah yang paling agung yang Allah beri kepada wali-wali Allah ni, Allah beri dia istiqamah dengan beramal soleh sampai ke mati. Bukan senang kan? Kita dah ambil banyak semayang berjemaah 5 waktu ni. Boleh tak kita jaga sungguh-sungguh semayang berjemaah 5 waktu, takbiratul ihram bersama imam. Dari start hari ni sampai ke kita mati, boleh tak kita buat? Belum tentu boleh. Saya sendirilah, saya rasa tak juga rasa. Tak. Tapi wali Allah, salah satu karamah yang Allah beri dia kemuliaan. Karamah-karamah ni bukan benda pelik. Terjemahan karamah dalam bahasa Melayu kemuliaan. Faham? Kita dah faham karamah ni, kena jalan atas air. Dok, dia pergi Mekah pakai terbang gitu. Tu baru karamah. Dok. Karamah adalah kemuliaan yang Allah beri ke dia. Antara kemuliaan yang Allah beri ke dia, dia boleh beramal soleh sampai ke dia habis umur. Mayang 5 waktu tu payah sangat kita ambil yang paling mudah je. Sunnah Nabi yang paling mudah. Nabi tak pernah cela makanan. Nabi ni sepanjang hidup dia, makanan hak dia berahi ke, hak dia tak berahi ke, hak tak kena dengan selera dia ke, dia tak pernah cela.
Boleh tak kita beramal ni? Berasa berat kan lah. Lepas ni pergi kedai order benda tom yum makan-makan, Allah mana neting ni pengak ke tom yum ni? Kata lah duduk. Lepas kuliah kata lah duduk. Nabi SAW sehingga ada ulama kata ni termasuk dalam mukjizat kenabian, iaitu Nabi tak pernah cela makanan. Bayangkan hari-hari kita ada makanan, betul tak? Tak ada orang saya seminggu dah nak makan ustaz. Tak ada pelawak, bukan orang lah tu. Atau raya ke apa ni Kalau dia orang, dia akan ada makanan. Hari-hari dia akan ada makanan. Tiba-tiba kita tak terlepas daripada mencela makanan hak kita tak beri. Nabi SAW makanan hak tak belaga angin dia, hak tak kena selera dia, dia tinggal tanpa celaan. Tak apa dia kata dia masak dia tu ni. Boleh tak kita beramal tu? Boleh beramal waktu semua wali lah kita kata. Mu ni wali Allah. Sebab payah kita dia berasa tanpa-tanpa pergi kedai lagi lah. Belang-belang nak beramal ni kata dong bini kata bang, Nabi tak cela makanan. Kita bayar ni kata. Kita kau nak tu pula kita bayar untuk kadang dia kata. Masya-Allah kata. Ini wali Allah. Dia Allah pelihara dia sampai mati. Dengan amal soleh. Ini orang-orang yang kita kata yang kita jangan bermudah-mudah nak cuek nak ambil dia. Tak, itu termasuk dalam wali Allah. Kita faham ini. Sabda baginda lagi dalam sebuah hadis yang lain, ya Abu Bakrin in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, jika engkau marah kepada mereka, maka demi Allah sesungguhnya engkau telah marah kepada Tuhanmu sendiri. Kepada siapa ni? Kepada wali-wali Allah. Baginda memaksudkan mereka ialah sebahagian golongan fakir dalam kalangan muhajirin. Kita bayangkan siapa orang yang memang majoriti mereka ni adalah wali-wali Allah. Siapa? Mereka adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ni boleh dikatakan majoritinya adalah wali-wali Allah. Khususnya khalifah yang 4, itu adalah wali-wali Allah. Jelas. Ada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang mutawatir yang menceritakan tentang karamah-karamah mereka ni. Tiba-tiba ada golongan yang anti sahabat Nabi. Tuan dan kamu, inilah golongan yang Allah kata yang mengisytihar perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang anti sahabat, benci ke sahabat Nabi. Sedangkan para sahabat ni kita kata majoriti mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling faham tentang agama Allah di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar tu kita tak boleh nak mencela mereka. Ahli sunnah sekali-kali tidak akan mencela para sahabat, sebab Nabi larang. Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mu mencela para sahabat aku. Sebab mereka ni adalah hamalatud din, orang yang membawa agama kepada kita. Orang yang membawa kefahaman agama kepada kita. Oleh kerana itu kita kata kalau ada golongan yang mencela sahabat-sahabat Nabi, ini golongan yang kita kira dia telah isytihar perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis-hadis yang kita baca tadi. Jadi itulah termasuk dalam dosa-dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia ni Al-Kabair. Dosa yang ke-51 yang kita baca saat ini adalah menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.